sekalian. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Saya buat contoh tuan-tuan sekalian, satu kes Siti Maryam binti Muhammad Ismail. Kes ini tuan-tuan baru segambut menumpuk peguam kepada keluarga saudara Alif Ahmadi. Kata saudara Alif Ahmadi, kalau kita lihat foto keluarga Siti Maryam binti Muhammad Ismail, kita kata mustahil gadis ini akan buta keluar daripada Islam. Mengapa tuan-tuan? Kita lihat foto, ibunya memakai tudung rambut, memakai jubah, memakai busana muslimah, macam muslimah kita. Ayahnya berjanggut, ayah memakai tayak, maka pria kata sekalian. Mutadayin, mutadayinah. Abangnya berjanggut, abang laki kasihan. Dan Siti Maryam semasa gambar tampil masa remaja memakai tudung rambut. Saya kalau remaja perempuan Kelantan, Terengganu atau Kedah pakai tudung rambut tak pelik. Sebab kita banyak sekolah agama, banyak sekolah pondok. Kuala Lumpur tuan-tuan, Putrajaya yang kita bangun berbilion ringgit. Satu sekolah agama pun tidak ada dalam sekalian. Tuan-tuan sekalian, Siti Maryam akhirnya terjerat dengan sebuah percintaan. Orang itu berkata cinta itu buta, pekat dan tuli. Dia bercinta dengan seorang pemuda Hindu, Khaled Selvan, anak lelaki Alagapan. Dan mereka akan dikawinkan lalu secara Hindu oleh Persatuan Hindu Sangga Malaysia. Tuan-tuan sekalian, murtad Siti Maryam binti Muhammad Ismail. Ribuan kes seumpama ini di seluruh negara. Tuan-tuan sekalian, maka saya mempersilakan kepada Ustaz Dr. Badrul Amin. Saya perkenalkan bapak kepada Ustaz, mendapat di Universiti Al-Azhar Mesir peringkat jenjang pertama, master dan satu sarjana di Universiti Kent, United Kingdom, dan juga PhD juga di United Kingdom, dan berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa. Sebelum masa sebagai aktivis dakwah Malaysia menyatakan kebenaran bergerak ke negara untuk bersama berforum berseminar semangat. Alhamdulillah. Kepada Ustaz menjelaskan kepada kita apakah gerakan yang mempromosikan Ustaz. Contoh gerakan IFC dan juga gerakan Afrika 11. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita bermunajat kepada Allah, mohon agar dihidupkan dalam Islam dan dimatikan dalam Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Dan kita hadir malam ini untuk menambah yakin. Bukan hanya mempertahankan akidah, tetapi setiap kita punya tanggung jawab, wajib mempertahankan akidah ini. Ini bukan tugas podcast, bukan tugas ustaz-ustaz yang hari-hari bergerak siang dan malam. Tidak, ini tugas semua yang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah banyak angka di atas sekalian. Tak payah banyak berapa puluh ribu. Kalau seorang
kewajiban kita untuk bangkit membela agama ini. Jadi diperlihatkan dalam sejarah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan murtad. Perang saudara, bukan main-main. Bukan sekadar kita pergi berbincang, memujuk, tidak. Perangi riddah. Sahabat-sahabat terkejut, ya Abu Bakar, Nabi tak pernah buat. Dengan siapa kau nak pergi perang? Abu Bakar kata, aku akan perangi mereka, walaupun hanya sendiri, hanya seorang. Ini yang ada di tanah sekarang. Musuh hari ini sudah berani mencabar kita terang-terangan. Dulu bukan ada murtad, ada murtad, tetapi sembunyi. Mereka takut dengan pihak berkuasa, mereka takut dengan polis, mereka takut dengan orang Islam. Tapi hari ini mereka cabar kita. Bagi saya, dia nak murtad, nak buat apa lagi? Memang tidak ada undang-undang di negara ini untuk menyelamatkan orang murtad. Tak ada. Takdirlah, ma'udzubillah, anak kita, keluarga kita murtad, tak payah buat laporan kepada polis, tak payah buat laporan kepada jais, tak payah kepada agama, tak payah. Elok sewa gangster, upah gangster, pergi selamatkan. Kalau perlu mati, mati. Ini bukan persyaratan undang-undang. Kakak pun betapa saya tak yakin dengan undang-undang yang ada. Kenapa ada? Pertama, kerana pemimpin yang diberikan amanah untuk jaga agama khianat. Tadi dalam slide, dalam persembahan dari media ada sedikit persoalan fenomena ataupun isu kecil. Persoalan ini apabila kita terangkan, kita bawa hantar memorandum kepada Perdana Menteri, orang Badawi kata isu agama isu kecil, saudara. Dan kalau Perdana Menteri orang yang punya kuasa mengatakan isu agama isu murtad isu kecil, apakah boleh kita letakkan harapan untuk beliau membela agama? Boleh atau tidak, saudara? Boleh. Itu dulu sebelum kawin dengan jin. Tidak kawin dengan jin. Dan lalu tak tahu lah urus seperkat jin ni Islam ke kafir. Orang yang dengan sebut di masalah pribadi. Bukan soal pribadi, saudara. Dia pemimpin kita. Saya berhak mempersoalkan kerana besok kebanyakan keputusan penting, dasar penting negara yang akan dibuat oleh orang Badawi dipengaruhi oleh siapa? Bukan kabinet, bukan penasihat agama di JPR, tetapi oleh jin. Teman-teman baik kan? Maka berjalan. Dan mereka berani, dan dia berani mengatakan begitu. Kerana apa? Kerana keluarganya sendiri, anaknya sendiri. Tadi disebut oleh Mufti Barat ya, tentang kami sisters Islam. Siapa tulang belakang sisters Islam di sini? Di negara ini. Anak tulang Badawi sendiri. Nuri binti Abdullah. Itulah tulang belakang sisters Islam. Yang hari ini sisters berani mencabar kita, berani menentang kita, terang-terangan, saudara. Dan yang paling banyak membela murtad. Malah yang paling kuat mendukung IFC, Interfaith Commission, Suruhanjaya Antara Agama, sehingga menawarkan diri sebagai sekretariat IFC adalah Sisters in Islam. Apa dia IFC? Mungkin isu sudah dilupa. Maklumlah, orang Melayu mudah lupa. Interfaith Commission yang dilancarkan Februari tahun 2005 oleh RSCI. Apa dia? Suatu badan yang akan menaungi semua agama. Bermakna IFC di atas, semua agama di bawah, termasuk Islam. Maka semua urusan permasalahan tentang agama, soal murtad, soal apapun yang tak boleh selesai, dirujuk kepada IFC. Ada kakak ingat IFC? Tak ada lagi yang tak kenal IFC. Ya, ada dengar ya.
interfaith commission. Secara umum saya kata, nak tunjuk betapa jahatnya AFC ya. Dia ada minta 14 tuntutan. Saya sebut melalui cuba faham. Saya sebab dah sering sangat berdebat dengan orang benda ini, hafal sampai sekarang tak lupa melekat dalam kepala. Pertama dia minta agar setiap anak yang lahir dalam keluarga Islam di negara ini tidak secara otomatis menjadi orang Islam. Maknanya apa? Anak kita neutral, tak ada agama. Dan dia minta supaya bapak tidak boleh menentukan agama anak, sebab ini melanggar hak asasi manusia. Dan dia minta supaya anak-anak itu diberikan kebebasan untuk pilih agama setelah umur 18 tahun. Jadi anak kita itu umur berapa saya? Umur berapa? 12 tahun. Lagi 6 tahun pilih agama. Contoh itu ya. Saya sebagai bapak menganggap ini isu yang paling besar, cabar saya. Anak saya, tanggung jawab saya. Anak itu lahir sebagai amanah di atas bahu saya. Tiba-tiba dia kata, bapak tidak berhak mencampur agama anak. Saudara, ini baru satu disebut memperlihatkan betapa jahatnya mereka. Ya. Yang kedua, mereka minta supaya urusan budak ini diurus oleh mahkamah sivil, bukan mahkamah syariah. Yang ketiga, mereka minta supaya orang Islam yang hamil dengan orang bukan Islam hendaklah dibenarkan keluar Islam. Dan orang bukan Islam yang tak kawin dengan Islam hendaklah dibenarkan berkawin tanpa masuk Islam. Faham tak? Orang-orang yang masuk Islam hendak diberikan kebebasan untuk kembali kepada agama asal mereka. Mereka minta supaya pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah. Semua agama Islam ajar di sekolah-sekolah. Mereka minta supaya semua agama berhak buat persatuan di sekolah-sekolah. Putri Islam, Hindu Islam, Putri Islam, Putri Hindu, Putri Kristian. Ya. Mereka minta supaya program agama Islam dalam TV yang menggunakan bahasa Cina dan bahasa India dihentikan, sebab bahasa Cina, bahasa India bukan bahasa orang Islam. Mereka minta supaya semua agama diberikan slot untuk program dakwah dalam TV. Kalau ada orang beragama Islam, lepas ini ada pula orang beragama Hindu. Karena yang tidak asing lagi siapa? Sambil itu. Dia minta supaya kerajaan berikan dana dan banner rumah-rumah ibadat orang bukan Islam. Seperti mana kerajaan banner rumah ibadat orang Islam. Dia minta supaya pasangan yang bukan Islam, apabila salah seorang masuk Islam, anak tidak diberi kepada yang bukan Islam, bukan diberi kepada yang Islam. Apalagi dia minta supaya orang Islam ini tidak dikecualikan daripada income tax. Orang-orang Islam yang bayar zakat tidak dikecualikan daripada income tax. Ibu minta apa? Yang terakhir dia minta apa? Dia minta supaya uang zakat juga diberi kepada orang bukan Islam. Kali ini saya tanya dia, tahu apa? Agak-agak dia apa nih, Bang? Dia apa? Pernah dia lah, apa lagi? Kenapa lagi? Terang-terang, saudara. Bila saya bercakap dengan begini, kayak begini, saya dapat nasihat, saya dapat warning, saya dapat amanah, hati-hati saudara. Ini isu sensitif, ini membawa ketegangan. Siapa yang menggunakan? Saya hanya bertindak menurut agama saya. Salah kan? Siapa yang mengenal agama saya? Mereka. Saya tak serah agama Hindu, saya tak serah agama Kristian. Ada kita marah ke agama Hindu, ada kita marah ke agama Kristian. Kacau. Lakum dinukum waliy. Yang dia kacau agama saya
Setuju tidak? Tak kira apa lambang kaki kita, kita mengenal Islam, kita orang Islam, isu tentang isu kita. Saudara, bila itu kita pahami, apa lagi? Perjuangan lebih besar selain daripada perjuangan menegakkan Islam. Saya satu ke penjara karena mati. Saya masuk 2 tahun 2 bulan karena mempertahankan manusia bernama Anwar Ibrahim. Manusia bernama Anwar. Saya pertahankan. Saya membela dia 2 tahun 2 bulan merengkok dalam penjara IST. Kerana seorang manusia. Untuk Islam ini saudara, bukan 2 tahun, bukan 1 tahun. Saya sanggup serahkan nyawa saya untuk Islam demi mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Takut apa, kan? Mati sekali je. Mati sekali. Ya dzal jalali wal ikram, amusna ala dinil Islam. Apa lagi? Mati hanya sekali. Pilih nak mati mana? Mati Islam, mati menegakkan Islam. Kamu tak sih mati dalam sahabat tak? Ada siapa nak mati sahabat sini kan? Ayah, mati kafir. Di antara puncak Islam Habari yang membawa konsep Islam liberal, semua agama sama. Tanya budak tak keluar pemutar. Tak apa biasanya Islam dan bukan Islam. Tanya budak tak sembahyang. Alhamdulillah ya kita berbangga. Kelantan dalam bulan ini disahkan bulan penghayatan salat. Negeri lain ada? Bulan melawak, bulan lacong, bulan bunga, bulan bola, bulan orkid, bulan biawak, bulan semua ada. Tapi itu pun tak boleh. Disiapkan bulan penghayatan salat sembahyang. Allah sejuk hati, sejuk hati betul. Terus tak apalah berulang kembali sebab nak menghayati kepimpinan ulama ini, nak tumpang kebenaran kita. Yang mana dia? Puncaknya sebab pemimpin tak jaga. Tadi disebut tentang konsep, tentang hiburan. Azalina, menteri beliau isytiharkan sebenarnya 50 tahun kemerdekaan ini, dia akan berikan hadiah istimewa untuk anak muda. Wah, kita pun tanyalah, kenapa dia hadiah istimewa ni? Apa dia? Sukan malam. Night sport. Kita pun tengok apa dia sukan malam. Masya Allah, disenaraikan semua sukan, daripada yang berinjil sampai tak berinjil, berkhayal sampai tak berkhayal, berbola sampai tak berbola, yang memanjang, yang serba semua. Persoalan kita, saudara, siapa nak jaga ni? Siapa nak jaga budak sukan malam ni? Di antara kumpulan yang memberikan respon awal tak senang dengan ayat ini adalah polis. Polis kata apa? Kita payah nak jaga, dia pula nak anjur malam-malam. Ini mudah dia nak jaga. Bukan yang mengambil bagian sukan saja, yang di luar. Ilah. Udah nak tanya, sukan malam ni tamat jam berapa? 12 malam. 12 malam itu seorang kita malam ni. Dia akan tamat pukul 3, 45 subuh lah dia kata. Lepas subuh tu anak-anak ni balik rumah nak salat subuh. Jom, dia pergi lepak. Lepak di mana? Kedai mamak, pergi Canai, tanya tekan ya. Jom. Package malam pit ni apa dia? Arab dan perempuan. So maksudnya baik, dia akan balik pukul 6 ke 7 ke 8. Dia balik rumah, dia buat apa? Dia tolong mek dia sapu rumah. Bertuanya dia tidur pukul 7, pukul 8. Dia balik pukul berapa? Pukul 12. Jom.
Dia bagi pukul 7, pukul 8 pula maghrib dia bagi. Maghrib dia bagi, dia lapor, dia makan di dapur, makan. Agaknya mak dia senang, dia tak senang perayaan macam ni. Tak senang lah mak dia pun nasihat, popek, dia tebal, beri lah mak ni. Dia pun ambil baju, dia keluar malam, dia balik, esok pagi lagi. Dia tidur lagi. Dia bangun malam besok. Kali ini bapaknya pula yang lecture dia popek. Dia kata bapak pun sama dengan mak juga. Dia pun tukar baju, keluar lagi, dia balik, esok pagi dia tidur, dia bangun, esok malam. Kali ini nenek dia pula lecture. Dia kata apa? Nenek dan tuan nak mampu lah. Orang rumah ini semua tak faham jiwa anak muda. Dia kata, bapak pun sama, mak pun sama. Dia pun ambil baju, dia keluar. Kali ini tak balik lagi. Ini bukan drama ni. Ingat drama ni. Tak. Ini realiti. Ini dah berlaku ni. Ini dah berlaku. Saudara, persoalan saya, generasi apa akan kita lahirkan dengan sukan malam ini? Yang malam aktif, malam lompat, malam rancang hidup malam. Siang ngantuk, tidur, buta. Yang sekolah tak sekolah, yang kerja, konten kerja. Generasi apa yang akan kita lahirkan dengan budaya itu sekarang? Betul tak? Betul benar. Yang aktif malam-malam ni apa? Musa tak apa lagi. Hantu, persik, jerangkung, jin, syaitan. Ni. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu apa ni? Malam ini kita diminta berlindung dengan kejahatan yang ada di waktu malam. Maknanya malam ni benda yang berkeliaran waktu malam ni berjahat. Anak kita jadi apa? Faham tak faham ni? Nak jadi apa ni? 50 tahun merdeka. Selamatkan anak kita daripada murtad. Selamat tidak? Jom. Musuh saya bukan Yahudi, musuh saya bukan Nasrani, musuh saya Amino. Musuh saya pemimpin yang khianat kepada anak bangsa sendiri. Inilah gambaran. Semua kementerian berpakat bersatu tekan Islam. Mampu hidup kamu. Kementerian Pendidikan. Apa saja tidak istihad Siti Fatimah daripada Mahat Muhammadi sebagai pelajar cemerlang SPM. Kenapa? Sebab Islam. Sebab Islam. Apa lagi saudara? Sebab itu bila orang Melayu, orang Islam tergamak hina Islam, saya tak heran kalau 11 orang ahli parlimen bukan Islam ini berani mencabar kita dalam kes artikel 11. Apa dia kes artikel 11 pula? Dia merujuk pada artikel 11 perlembagaan negara, iaitulah peruntukan tentang kebebasan beragama. Mereka minta supaya setiap orang Islam di negara ini berhak keluar agama dan pilih mana-mana agama yang dia pilih sesuai dengan artikel 11 kelembagaan, iaitulah kebebasan beragama. Yang minta ni siapa? Yang minta ni orang India, orang Cina, saudara. Dia nak apa ni? Dia nak apa? Saya bukan menghasut, tapi saya peringatkan mereka. Ini isu sensitif. Saya tak ganggu agama kamu. Tolong jangan ganggu agama saya. Dalam sejarah Islam, bukan lembaran sejarah Melayu, sejarah Islam, ada kumpulan orang Islam yang berani mati untuk Islam. Depan mana ada ni? Ada tak ada ni? Ada ni. Sabar dulu, sabar. Jangan buat dulu. Sebab itu kita bergerak. Kita bergerak dan kita akan terus bergerak. Soalnya kita adalah pemimpin yang boleh membela Islam ini. Pemimpin yang bermaruah. Mana dia pemimpin? Negara kita yang ada maruah hari ini. Yang ni rasuah, yang ni rogol, yang ni bunuh. Siapa dia yang bunuh?
Wah, mudah-mudahan Najib tak kenal pun siapa Al-Tanbiyah. Dia kata saya tak kenal Al-Tanbiyah, saya tak pernah jumpa Al-Tanbiyah. Kemudian tiba-tiba tu digambar di bawah. Bila keluar gambar tersebut, lawyer semua pakar nak tutup kapal ni, jangan sampai terbuka, jangan sampai keluar isi gambar ni. Tapi karena sing Allah bagi dia kekuatan. Sing pun sing lah. Tuh saudara, dalam bab ini saya kata saya tarik, kena juga akhirnya hakim bagi dia satu peluang untuk bertanya. Dia tak perlu banyak-banyak tanya. Sudah tanya satu soalan. Apa dia? Siapa orang-orang dalam gambar? Jeng. Itu yang duit kita. Siapa dalam gambar? Al-Tanbiyah, Razak Baginda kan? Najib. Apa makna gambar ini? Maknanya Najib berbohong. Apa maknanya Najib berbohong? Maknanya dia tak layak menjadi pemimpin. Dia kena letak jawatan. Bohong. Tuk satu. Nuri pula. Lagi bersimpati. Ada simpati dengan keluarga yang berkorban. Salah seorangnya orang Kelantan. Tapi kita bertanya, apa dia? Maka kebiasaan hari ini surah Al-Baqarah dalam sekretar saya jadi dengan kebiasaan sekarang menyiasat punca kejadian, dan ini bukan masa agak panjang untuk siasat punca kejadian, tapi kita akan beritahu rakyat bila kita dah tahu punca nahas. Ini badan yang dilantik untuk menyelidik. Belum lagi apa-apa, Najib dah buat kenyataan punca nahas adalah cuaca buruk. La ilaha illallah. Tim kumpulan yang diamanahkan untuk siasat, kata kami sedang siasat, mungkin mengambil masa yang panjang. Nanti dah keluar kenyataan, puncanya cuaca buruk. Apa ni? Bila agaknya kita nak belajar menanggung kesalahan kita? Asyik menyalahkan cuaca. Bila banjir di KL, semat tanah, terowong semat yang harga 2,000 juta, penuh dengan air. Maka dia kata apa? Inilah hujan paling lebat dalam masa 50 tahun. Rakyat itu kata, padel pun banjir sampai penuh terowong 50 tahun. Bohong, menipu. Jadi apa saja? Malah hujan, cuaca. Ini untuk kita. Allah cabut keberkatan negara ini. Dan saya cukup khawatir isu murtad bukan setakat fenomena, bukan setakat lagi isu besar, tapi murtad adalah musibah yang melanda umat hari ini. Yang disebutkan sebagai kehancuran, fantazirus sa'ah, kehancuran ini, kemusnahan ini bukan hanya musnah bangunan alam sekitar sungai, tidak, tapi termasuk kemusnahan adalah kemusnahan tidak ada kata sekalian. Bangkitlah sebagai masyarakat yang bermakhluk. Mari kita bangkit bela agama. Caranya bagaimana? Hapuskan orang-orang yang mengkhianati agama. Siapa dia? Pemimpin-pemimpin yang hari ini bukan hanya mereka mempelopori murtad, malah mereka lah yang membela murtad, malah mereka yang menyekat kita daripada menyedarkan masyarakat tentang isu murtad ini. Semoga Allah berikan kita kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepada yang berbahagia, Ustaz Dr. Badrami. Tuan-tuan sekalian, antara agenda gerakan murtad ini dan gerakan mempromosikan Islam liberal, mereka menyebut bahawa homosexuality is not criminal. Dosa-dosa pribadi bukanlah suatu jenayah. Nak murtad, nak khalwat, nak zina, itu hak pribadi buat sekalian. Dan mereka melakukan slogan morality cannot be legislated. Moral tidak boleh diundangkan. Mereka menentang undang-undang moral dalam negara bagi sekalian. Kumpulan artikel 11 antara sisi Islam, forum ikrah, awam, insaf, berkaunsel dan sebagainya bagi sekalian. Jadi saya untuk melengkapkan forum pada malam ini, saya membutuhkan kepada kalayak untuk bertanyakan soalan. Kita dua soalan bagi sekalian. Dan khususnya terakhir, sesi
di mana Alif Daniel akan menjawab dan menggulung perbincangan kita pada malam ini. Tuan-tuan, seperti biasa, untuk soalan, waktu tahu nama, soalan ringkas, tepat dan padat. Dan tuan-tuan tidak dibenarkan untuk berceramah. Sila tuan-tuan sekalian, mikrofon di sebelah kiri pentas. Sila. 2 soalan. Sila tuan-tuan, malam masih muda, besok kita cuti, kita rehat. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurus majelis. Baik, saya dulu berkata, pertama saya yakin bahwa akidah sebenarnya belum terbina bagi mereka yang telah melakukan banyak dosa-dosa yang kita cakapkan ini. Dan saya minta dengan belah diri agar ahli bina dapat memberi definisi yang jelas tentang asas akidah yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun. Yang kedua, dengan rasa rendah diri juga saya mencadangkan pihak pentadbir pendidikan khusus yang dikatakan tadi merupakan Nabi Islam, yang saya sekarang hari ini rasa nak menangis melihat Nabi sebenarnya seolah-olah kata orang kata Nabi ke. Sebab saya yakin kalau kita meninjau di hujung-hujung kampung, di bandar-bandar, kalau ditanya orang kampung anak siapa, membonceng anak siapa, dan secara mereka dikenal. Kedua, jadi di zaman atuk nenek yang tak tinggal di waktu sembahyang ini, yang asyik dengan estro, saya mencadangkan dengan rendah diri seluruh rakyat negeri Kelantan khususnya dan pentadbiran negeri Kelantan khasnya memperjuangkan pihak NGO khususnya yang membimbing tunas remaja, anak bukan remaja, membimbing tunas itu dalam kelas Al-Quran seperti yang saya yakin pada hari ini. Mawaddah hanya ada 5 buah di negeri Kelantan. Dikatakan Nabi Islam 5 buah mawaddah di negeri Kelantan, seluruh negeri Kelantan. Dan mungkin banyak lagi yang lagi dari segi lain, dari segi sambutan pihak yang berkenaan. Saya minta dengan kita ini memperjuangkan supaya Nabi tadi diberikan kekuatan dan kehebatan di peringkat awal kanak-kanak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan soalan yang pertama, kalau kita perhatikan sekarang ni, kedudukan kerajaan negeri Kelantan berada di hujung tanduk, yang mana sekarang kita berbeza dengan kerajaan Pembangkang dengan satu kursi. Apakah jaminan daripada pihak kerajaan negeri untuk menarik balik perhatian menarik balik sokongan rakyat Kelantan kepada kerajaan negeri Kelantan? Terusnya, kalau kita perhatikan pada isu murtad, kita boleh lihat anak muda sekarang ni memang begitu terus. Di Kota Baru ni pun saya dah lihat bermacam-macam kes berlaku. Kalau saya baca dari masuk kapal, kes kaluar, tangkap, zina, memang banyak berlaku. Bolehlah ada panel memberi ulasan tentang perkara yang berlaku ni. Bila saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kursi sahabat kita Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita beritahu tadi bahawa kemelut atau keganasan yang berlaku ini akibat kita tidak kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul. Saya berlepas sahabat di bawah baru. Bagaimana bawah baru sahabat yang berlepas bahawa ada kenangan yang paling tinggi meningkat statistik di bawah baru. Bila sahabat berkata kalimah betul lagi ini mereka suluh kepada bawah baru. Sehingga nonton filem dia membuat karakter polis penjara, sebuah karakter penilaian ada karakter suluh di atas bahawa Allah sehingga karakter paling tua di bawah baru. Maka parlimen ini maka yang kita sudah jalis sampai ke parlimen bersama bersama ada beberapa turun minta pandangan parti politik, NGO, berhubung jenayah dan politik. Bagaimana saya boleh tuan-tuan perempuan amat tercinta hati perhatian dan kawin itu kita tahu bahawa seorang Cina puncak daripada dunia terkenal kata bahawa saya bertadangkan banyak sesat saja orang dunia ini minta dunia habis untuk tajuh baru ini. Seorang Cina mestilah kita telah semua hudud kalau bagi sesat sahaja jenayah yang tinggi coba. Bila berkepah hujah pacu yang asal itu wasal satu waktu ainihuma tidak mereka sebab nakal Allah Cina tangan waktu peluk atau kebantu berucapkan bagi itu dalam Cina tapi benar sekali Islam tapi nyata kau Islam Cina tapi benar Islam nak Islam ni nak kata apa tasik Islam dok berlaku khalat sikit-sikit duduk di kajian pun akhirnya berlaku apa ni dah kajian Islam kita nak tolak atau pemula sebab kata tidak masalah kau Islam sepenuhnya kerana disekat oleh kaya besar kita dah buat ada hudud kau tak ada hudud yang besar bukan mesti kata kalau nak satu buat hudud kata kita buat darurat lagi semula sebab kita boleh tahan dengan aku bila masuk di aku ni kita buat apa yang aku tidak mahu lagi itu rasa sepenuh saya yakin kalau sepenuh Islam sama hukum hudud dikata saya yakin bahawa negara ini akan menjual mereka rahmat dan kemudian dia akan laku di kajian insyaAllah yakin saya hukum Islam itu masalah laku Islam dan mudah syahadah terbayar ni tak boleh pergi duduk bayar tak yakin Islam yakin Islam inilah pengenalan dakwah Cina pernah putus kenapa kita tak nak Islam paling pernah putus apa orang kenapa tak ada kajian Islam perubahan buat tak pandai dengan kajian amal apa buat tentang Islam Janganlah raya. jadi saya mahu berkaya saya bantu kajian saya bantu mengambil dari kajian bukan bila saja tapi kita berkaya malah saya kita ke sedunia bantu kajian Islam kita lagi banyak saja kalau betul-betul saya mahu yang mudah kita baik kali buat kita tidur apa untuk tinggal aja apa di kawasan rumah bagi keputusan untuk hari bagi ini juga edah buat apa pada kata Islam apa ni orang ada untuk orang kebaikan apa tak cerita kalau kita halak semua dia solah dia aku naga ni tak cerita apa kita sendiri punya Islam kita tak tahu Islam tapi kan ada itu sebab saya lagi juga tempat ambil saya tak ada beberapa pihak organisasi saya cerita masalah orang Cina ini yang berikut 50 tahun mereka dulu tak berani pun nak sentuh agama kita dan kita tak nak sentuh pun orang Cina ini sebab istilah kata kita laku di hukum wajib bagi orang bagi kami tak sentuh pun dan apa sebenarnya orang Cina dan laku kita ini
Kita tak semua buat tokoh besar untuk tapi kita buat demokrasi. Jangan apa manusia dan apa kita. Wah, itu bagi saya mereka semua yang betul-betul siapa pun. Bagi saya mereka mereka bukan Islam itu bukan Islam. Sebab Islam ini nak berhubung, nak jihad, nak sama, jihad, nak kajian masjid, nak tanya, jihad semua. Tapi orang bukan Islam mereka. Sebab mereka tak ada jihad untuk melaksanakan perkara-perkara. Benar. Orang Cina nak pergi baru masa penantian. Itu hari jihad. Walaupun nak jihad, boleh kata tak boleh. Ini perkara agama dia. Allah adalah kisah kami jaga. Lepas itu pula saya boleh baca pelangan. Tak boleh buat satu mengatur. Bila masih Cina mati, ada buat kata. Buat. Melana betul di dalam. Boleh kata tak boleh sabar. Ini perkara agama mereka. Buat apa? Merdeka orang Cina. Saya ingat itu ketika Terubu. Kenapa begitu? Cina kata berakta. Mereka terbuka. Siapa terbuka satu dunia. Tapi Cina masyarakat keadaan hidup berkata tolak terpokok masalah ni atas. Kita tak dapat tak sampai orang yang pasal kamu buatlah nak pakar atau nak sama buatlah air naik aku nak asap dia betul buatlah ini betul keadaan dia merdeka orang semua. Oh ibu dah bawa kesulitan bisa dah gila tutup pada tukik tutup kanan kita sibuk kita jalan tu tipu ibu lama baru tutup kanan boleh tak tahan biar besar kemampuan bagus ini betul keadaan itu tapi halal walaupun saya berkata tadi kuasa betul dia ambil doanya pah kalian kita buka kaki bijak tubuhnya dan kita takut dia buat pah mana pun ini betul keadaan itu kita boleh tutup ini betul agama itu merdeka orang itu oh iya kita bisa nak mahu bagi nak sama tapi betul. Ada betul. Jadi ini saya suka cakap kalau kita ini tidak suntik juga orang kata orang ramai banyak yang tahu apa nasi dan kita banyak. Jadi masa depan agama, masa depan bangsa kita ini tanah ini tak boleh semua untuk negara kedua-belah kita. Kita minta rakyat semua bersatu hati dengan satu tenaga tidak ada lain yang tetap Islam. Mereka itulah jalan Islam untuk sekemutan sosial yang berlaku dalam negeri ini. Wallahu a'lam. Sila kata azhar sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara komisi ahli panel dan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, saya akan respon kepada satu persoalan yang dibangkitkan oleh saudara yang bertanya berkenaan dengan apakah tasawuf akidah sebenar yang perlu kita pahami supaya kita menjadi seorang Islam yang benar-benar mantap. Saya nak menyebut begini sahaja. Islam ataupun akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ia memiliki buah dan hasilnya yang tersendiri. Oleh yang demikian, untuk membuktikan bahawasanya kita benar-benar memiliki akidah yang kental dan mantap, mestilah melihat apakah buah daripada akidah ini ada ataupun tidak ada. Buah pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Yang bermaksud barang sesiapa yang kufurkan taghut dan berimankan kepada Allah, demi sesungguhnya ia telah berpegang teguh dengan tali yang paling utuh, namanya Islam.
Artinya di sini, saudara dan saudara sekalian, kalau kita benar-benar ingin memantapkan akidah kita, dan itulah hasrat kita datang ke sini pun, selain daripada ingin mengetahui tentang fenomena kejadian riddah, dalam masa yang sama juga untuk memantapkan iman kita, maka kita mestilah mengingkari kepada perkara taghut. Dan di hadapan kita tidak ada perkara taghut yang paling besar kecuali agenda Islam hadari yang dibawa oleh pihak kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Kerana apakah yang dikatakan taghut? Taghut memberi makna kullu syai'in yatajawaz al-hadd. Setiap sesuatu yang melewati batasnya yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita supaya kita mantap dengan Islam. Sebarang bentuk penambahan terhadap Islam itu dianggap melampaui batas, dan melampaui batas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taghut. Justru jika sekiranya saudara ingin mengecapi nilai halawatul iman, kemanisan iman yang sebenar, saudara mesti mengisytiharkan diri untuk menghapuskan taghut yang bernama Islam hadari yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Yang kedua, antara buah iman ialah wujudnya nilai istiqamah. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Demi sesungguhnya mereka yang berkata sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah dengan ajaran Islam. Bermakna di antara tanda kita memiliki al-aqidahus sahihah, aqidah yang sebenar, yang mantap, ialah tengok apakah wujud nilai istiqamah atas diri kita ataupun tidak. Bila kita tak tahu wujudnya nilai istiqamah, bila datang ujian. Sekarang ni semua boleh kata istiqamah mereka. Kita bimbang, terutama sekali bila hampir kepada pilihan raya, dapat duit RM1, orang lelaki dapat kain kacat gajah duduk, yang perempuan dapat kain sarung cat semua berjalan, lebah berlebih. Maka hilang nilai istiqamah dan sekaligus meleset akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah berjanji bahawa kita akan istiqamah, berjanji semua. Yang ketiga, di antara tanda dan buah kita memiliki iman yang tulen ialah kita tidak ragu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanya saja ada muhasab, hanya saja mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu. Oleh yang demikian, saudara muslimin dan muslimat sekalian, jangan sekali-kali kita ragu untuk berkata bahawasanya negeri Kelantan lah benteng pertama dan terakhir untuk kita mempertahankan Islam. Jatuhnya kerajaan negeri Kelantan di bawah kepimpinan ulama bermakna saudara terlibat dalam satu dosa besar, semacam menguntungkan khilafah Islamiyah Uthman. Karena inilah mata rantai yang wujud atas nama gerakan Islam yang mahu mempertahankan Islam. Ada persoalan yang bermakir. Di tengah-tengah kita tengok Kelantan indah sana indah sini, ada juga lah fenomena khalwah, fenomena rogol, fenomena bunuh dan sebagainya. Saya menjawab begini, adalah dua keadaan yang berbeza. Satu, maksiat yang ada di hadapan kita dalam keadaan kita berusaha untuk membendungnya, dengan di sana maksiat yang ada di hadapan kita dan ditambah lagi nilai itu untuk nilai maksiat itu untuk terus berkembang. Inilah dia haddul fasil, jurang yang membezakan kerajaan negeri Kelantan dengan kerajaan negeri yang lain. Kita akui bahawasanya ada juga perkara-perkara
dalam keadaan kita hadar, dalam keadaan kita mengambil tindakan. Berbeza dengan negeri-negeri lain yang tidak Kelantan. Sebut sajalah, daripada mana, daripada Johor sampai ke Perlis, maksiat ada di hadapan mata mereka, ditambah lagi tenaga dan power untuk maksiat itu berkembang dan berkembang dan berkembang. Oleh yang demikian, dalam hal ini kita mesti wadiah, kita mesti jelas di mana kita nak bergerak, dan insya-Allah saya yakin tuan-tuan tidak akan ragu untuk terus bersama dengan kerajaan dan pemerintah Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasnya begini saja. Pertama, apa kita lakukan? Paham kan ya? Paham kan ya? Paham, kita ulang satu kali lagi. Betul kan? Kita dah jauh-jauh Azhar, Taliban, mari jauh, betul. Dan juga kita nak bagi paham isu. Lepas paham, kita juga tidak. Pertama saya minta masing-masing kita dia keluar. Serangan dan keluarga saya masuk sampai bilik tidur kita. Ini Astro tadi disebut oleh yang bertanya. Betul. Ini masalah besar Astro. Siapa yang akan mengatasi? Buka TV, serangan masuk sampai ke kamar tidur kita. Makan minum kita. Saudara-saudara budak sekolah agama makna sampai tak boleh mengucap, tak boleh baca Fatihah, tak boleh mengajar Al-Quran sebab disakit terminum air holy. Hati-hati saudara. Holy water saja bergerak akan berbagai. Ya. Sebab itu jaga makan minum kita. Pastikan ada produk halal dan thayyibah. Kita jenuh nak promosi. Belilah produk halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah bukan hanya halal, tetapi Muslim produk. Buat orang Islam saudara. Kopi jantan halal, tetapi non-Muslim produk. Cuba cari kopi kita. Ada kita bawa, kita ada bawa kopi Habatus Sauda nanti. Buat orang Islam, ada khasiat pengobatan, ada air zam-zam kita bawa ke belakang insya-Allah. Air zam-zam ini boleh menetralkan holy water. Ya, air zam-zam. Banyak sebab sana ada, ya mendapatkan jalan kita. Kita minum dengan niat untuk menguatkan, mencuci hati kita. Sebab Nabi pun dibelah dadanya, dicuci hati dengan zam. Kita tak payah belah dada, tapi kita zikrullah kena buat, munajat kena buat, salat kena jaga, Al-Quran kena jaga, dan halal haram kena jaga. Ini yang kita tak jaga sekarang. Benteng agama ini, tiang agama kita, dan apa dia? Salat. Anak kita tak salat, subuh tak salat, kita tak marah, isyak dia tak salat, kita tak tegur. Zuhur di sekolah, dia zuhur, kita tak tahu. Asar, dia salat asar, kita tak tahu. Ada. Kalau runtuh agama ini, puncanya sebab runtuh, tidak ada agama. Akhirnya saya minta sekarang. Saya setuju kalau kita mengatakan Kelantan adalah benteng Islam yang terakhir. Wajib mulai malam ini semua yang hadir. Saya tak kira saudara parti apa. Demi agama, demi maruah agama, saya minta mulai malam ini bekerja untuk Islam. Tolong, saya minta sangat bekerja untuk Islam. Wajib. Dan dibahagikan keluarga kita untuk bekerja dalam Islam. Anak bini kita, keluarga yang lain semua libatkan dengan kerja Islam. Kalau tak boleh saudara saya minta, bantulah kerja-kerja Islam. Tolong. Kalau tak boleh berjuang untuk Islam, bantulah mereka yang berjuang dalam Islam. Kalau tak boleh juga, minimal saya minta, tolong jangan halal kerja Islam. Hari ini yang menghalang kerja Islam, saya orang Islam. Orang Islam, tolong hentikan kerja Islam. Bantu Islam, bantu ulama, pertahankan kebenaran Islam di Kelantan ini. Wajib fardu ain bagi setiap rakyat Islam di Kelantan membantu, memusuhi kepemimpinan Islam, memusuhi ulama bermakna memusuhi Islam. Memusuhi Islam bermakna menolak Islam. Menolak Islam maknanya apa? Kafir, murtad. Saudara, ya, saya minta semua mesti ada cita-cita bekerja untuk Islam, bantu gerakan Islam dengan antara saya dengan tenaga,
dengan masyarakat, dengan warga. Ya, jadi saudara sekalian, kita ada proyek ekonomi di belakang sana. Saya sebut tadi, ya ada 2 sekolah kita buka, ya barang-barang kita membantu menjaga ekonomi kita, dan insyaAllah keuntungannya adalah untuk gerakan Islam juga. Ya ada air zam-zam, ada kopi, habis sauda, ya syifa, menikuli berubat segala penyakit. Ya, dan kita ada barang-barang lain, kismis minda, ya untuk anak-anak kita, bukan hanya pendarah hati, tapi insyaAllah pengubat hati dan pelembut hati. Ya, kita akhir dengan munajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majelis kami malam ini. Berkatilah semua yang hadir dalam majelis kami, ya Allah. Berkatilah tiap ayah, tiap ibu, tiap suami, tiap istri, tiap anak yang ada dalam majelis ini. Peliharalah akidah kami. Sempurnakan syariat kami, percantikkan akhlak kami. Ya Allah, jauhkan kami daripada bahaya murka. Selamatkan kami, ya Allah, daripada segala murka. Peliharalah, ya Allah, generasi kami daripada segala murka. Buatlah telah tersebar dalam murka. Berikan kisah kepada mereka, ya Allah. Boleh kembali kau buat dalam yang sebenarnya, ya Allah. Pimpin kami ke atas kedatangan. Jadikan surga Allah kami. Selamatkan kami, keluarga kami, anak istri kami, harta-harta kami, dan malaikat kami. Selamatkan kami, ya Allah, dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat sekalian, majlis forum ini disiarkan langsung di internet dan sama dalam TV. InsyaAllah Syarat ini juga diikuti oleh pada kita, teman-teman kita yang berada di negara Indonesia, India dan sebagainya. Majlis merakamkan jutaan penghargaan kepada 3 orang kaya kita dan juga kepada muslimin dan muslimah yang sudi menjadi pendengar yang baik pada malam ini. Lalu majlis dengan membacakan salat